الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Jemaah yang dirahmati Allah, agama Islam adalah agama persaudaraan, agama yang sangat mementingkan ukhuwah dan mahabbah, yaitu kasih sayang sesama insan. Antara panduan dan bimbingan yang telah digariskan dalam agama kita bagi menjaga ikatan ukhuwah dan mahabbah itu ialah dengan sentiasa menjaga diri daripada menyakiti orang lain, sama ada dari segi tutur kata maupun tingkah laku. Daripada Abu Az-Zubair radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah orang yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan manusia panca indera seperti lidah dan tangan untuk melakukan ibadah kepadanya dan juga melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada manusia dan makhluk sekaliannya, bukan untuk melakukan perkara-perkara dosa, mungkar dan maksiat. Oleh yang demikian, kita sebagai umat Islam adalah sentiasa berwaspada dalam setiap tindakan agar tidak mudah terjebak melakukan perkara dosa. Jangan sekali-kali kita gunakan nikmat panca indera yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, seperti jari dan juga tangan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, untuk menyakiti orang lain dengan menyebarkan fitnah, keaiban dan seumpamanya. Sesungguhnya tidak dapat dinafikan bahawa ada sebahagian daripada kita yang mengambil ringan dan memandang mudah akan perkara ini. Namun, pernahkah kita terfikir ataupun terdetik di dalam hati kita bahawa setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini tidak terkecuali perkara-perkara yang dilakukan oleh anggota badan seperti jari jemari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin
ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Pada hari itu kami mengunci mulut mereka dan tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Jamaah yang dirahmati Allah, budaya internet kini menjadi satu teknologi yang paling pesat berkembang. Malah ia dilihat sebagai satu keperluan manusia pada masa kini. Antara kemudahan yang sering digunakan dan semakin berkembang pesat itu adalah penggunaan media sosial. Melalui kemudahan media sosial, perhubungan dan interaksi kini menjadi semakin mudah, sehingga boleh dikatakan bahawa segala informasi dan maklumat itu boleh diakses melalui hujung jari. Justru, perkembangan kemudahan teknologi komunikasi ini memiliki banyak cabarannya. Ini kerana media sosial itu sekiranya digunakan dengan niat yang betul, maka ia akan membawa kepada manfaat dan kesejahteraan hidup. Akan tetapi, sekiranya media sosial itu disalahgunakan, maka ia akan membawa kepada perkara yang sia-sia dan merugikan. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai pengguna yang bijak dan bertanggungjawab, ada beberapa perkara yang perlu kita jaga ketika kita berkomunikasi dan berinteraksi di dalam media sosial ini. Antaranya, pertama, menyampaikan yang baik, yaitu menggunakan media sosial itu sebagai wahana ataupun saluran bagi berkongsi maklumat dan perkara-perkara yang baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperolehi orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperolehi orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Kedua, sentiasa mengamalkan tabayyun ataupun budaya semak sebelum sebar, kerana dikhawatiri informasi, berita dan maklumat yang dikongsikan itu adalah palsu dan tidak benar. Oleh yang demikian, sekiranya maklumat yang kita terima itu tidak dapat dipastikan kesahihannya ataupun kurang bermanfaat untuk dikongsikan, maka sebaiknya maklumat itu diketepikan sahaja dan tidak perlu dikongsikan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila menuturkan satu perkataan yang tidak dipastikan kebenarannya terlebih dahulu, akan membawanya ke neraka yang jaraknya lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ketiga, menjaga tutur bicara dan menjaga perkataan, yaitu dengan sentiasa memastikan bahawa setiap perkataan yang kita lafazkan ataupun kata-kata yang kita tulis itu ialah sesuatu yang elok, baik dan betul. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bitta'an wala bil'an wala al-fahish al-bazi." Bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, melaknat, berbuat dan berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Keempat, menjaga batas pergaulan dalam media sosial. Sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa menjaga batas-batas pergaulan ataupun perbualan dengan yang bukan mahram, bagi mengelakkan perkara-perkara yang boleh menimbulkan fitnah dan kemudaratan di kemudian hari. Akhirnya, sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa muhasabah diri dan berwaspada dalam setiap tindakan, agar tidak mudah melakukan dosa di hujung jari kita, terutamanya ketika kita berinteraksi dan berkomunikasi di media sosial. Sama-samalah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa melindungi diri kita daripada melafazkan tutur kata
dan melindungi diri kita daripada melakukan tingkah laku yang boleh mengundang dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim. Dan peliharalah diri kamu daripada berlakunya fitnah yang membawa bala bencana, yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang zalim antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu kesemuanya. Dan ketahuilah bahawa Allah sangat berat siksaannya. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bil ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.